sudah tak selamat lagi, kan? Rupa-rupanya sebab itulah Atuk ni dia, Waalaikumsalam Radhi Azul. Rupa-rupanya sebab itulah Atuk ni meroyan baru-baru ni. Bukan sebab Mirzan saja, dia tahu anak dia yang lain akan terkena terpias juga. Jadi mereka gagal jatuhkan PMX hari ini dan Atuk telah pun meracau hingga terdedah belang beliau yang sebenar. Saya nak tanya, siapa Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri yang tidak dijatuhkan oleh Atuk Saka ni? Semua Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri yang naik akan dikritik, akan diganggu dan terpaksa berundur ataupun tersungkur dikerjakan oleh Atuk seorang ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim antara Timbalan Perdana Menteri yang turut menjadi bangsa gangguan beliau. Tapi selaku PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu kuat sekarang ini bila dia berkuasa. Dulu bolehlah dia tak berkuasa, bolehlah kau jatuhkan. Dulu kuasa di tangan kau. Jadi untuk menjatuhkan seseorang itu yang tidak ada kuasa mudah. Tetapi sekarang ini Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri yang ke-10. Terlalu kuat untuk dijatuhkan dan diakui oleh Raja segala walaud, iaitu Raja Petra. Kerana kelemahan pembangkang itu sendiri dan pertikaian nasional, satu hakikat yang sangat sukar dan tak dapat nak diterima oleh walaun, walacai, walatuk, wala segala walak lah, kan? Sekejap, saya rasa tak selesa pula. Okey, jadi akibat kekecewaan, rasa sakit hati yang sangat, rasa geram, rasa bengang, rasa ketakutan juga dalam masa yang sama bahawa mereka ini akan disiasat agensi penguatkuasaan. Jadi Atuk ni nak bagi tahu seluruh dunia supaya jangan datang melabur ke Malaysia. Kononnya rejim baru yang berkuasa ini adalah zalim. Jadi betapa marahnya dia bila anaknya dicuit. Baru disiasat, bukannya dah didakwa, kan? Dia guna dulu dia guna AMLA untuk SPRM yang diketuai oleh orang yang dilantiknya, kan? Jadi sekarang ini dia marah pula tindakan SPRM. Bagaimana tu? Kalau betul tidak bersalah, buktikan anda tidak bersalah, kan? Tak ada apa yang dapat ditakutkan. Apa nak ditakutkan, ya? Jadi sebab itulah kan kita selalu mendengar satu ungkapan yang money cannot buy happiness. Benarlah hari ni, walau betapa banyak pun duit korang, tapi hari ni mereka ini ibaratkan telur di hujung tanduk lah. Macam sebab tak kena lah kan, makan pun tak selera, memikirkan tentang nasib diri lah, apa yang bakal menimpa. Jadi dengan wang yang banyak berkepuk-kepuk sekalipun, kita tak dapat menepikan kebarangkalian yang mereka ini akan mendapat balasan lah, lebih kurang macam tu. Ini semua kita tengok hari ini pembangkang masih sedaya upaya mereka nak mainkan isu seperti mereka nak tunggang Grab, mereka nak tunggang isu pencen, isu penjawat awam dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kita ni bila kita berhujah dengan fakta, kita nyatakan, kita boleh buat perkiraan sekali. Ada tak daripada pembangkang yang berhujah, okey, dia buktikan bahawa teori dia tu benar. Maknanya mana yang lebih baik, pencen ataupun KWSP tu sendiri, kan? Jadi banyak dah kita buktikan bahawa sekarang ni apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini untuk kemaslahatan masa hadapan lah, generasi masa hadapan. Sama juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang dia kata kita dah tak boleh meminjam lagi, hutang kita dah cukup banyak. Jadi untuk dia ni mengatasi bagaimana kita ni nak bayar hutang, lepas tu nak elakkan supaya dibebani hutang tu lagi, kan, dan sebagainya lah. Okey, jadi
kekecewaan Atuk Saka ni bertambah apabila MP Bukit Gantang sekali lagi mendakwa bahawa 11 orang MP Pertikaian Nasional akan isytihar untuk sokong PMX. Dan MP Tanjung Karang telah isytiharkan mendukung PMX dan Kerajaan Madani akan bertambah lagi sebelum 28 Februari dan mungkin pada 28 Februari lah pada pembukaan persidangan Dewan Rakyat yang akan datang. Sekarang ni pun dah cukup jumlah, dah lebih daripada cukup dah kan. Jadi RCI pun telah ditubuhkan untuk kehilangan hak Pulau Batu Putih akan dibuka selepas yang di-Pertuan Agong ke-17 ditabalkan pada 31 Januari 2024, tak lama lagi, hari Rabu, tak silap aku. Betul kan kalau aku salah? Malas nak kira. Nampaknya MP-MP daripada PPBM ni lebih daripada reda lah. Macam orang give up kan, orang dah putus asa dah. Dia dah putus asa terhadap PPBM itu sendiri. Lepas tu saya tengok puak-puak Saitro, Ratu Bedal, Ratu Membedal dan juga siapa seorang lagi yang menulis tadi adalah seorang mamat tu yang daripada X. Dia pun menyatakan, dia cakap, sekejap saya bacakan. Saya tak ingat dia cakap apa. Sekejap Tak adalah, kita nak bagi panas lain je, janganlah marah. Okey, Ratu Bedal, Ratu Membedal cakap PN lemah sebab orang keliling yang lemah tak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Haji Hadi. Serang antara masing-masing. Masa PH jadi kerajaan, ada tak orang-orang keliling PH suruh Anwar letak jawatan? Tak ada kan? Yang melemahkan PN adalah mulut orang-orang yang duduk sana. Tarikh last minute, semua kena tekan, semua MP-MP kena tekan, jadi macam ni. Maksudnya di situ dia kata, oh inilah aku buat cerita berkenaan dengan kerajaan akan bertukar. Kononnya ada numbers, kononnya berapa bulan akan bertukar kerajaan dan sebagainya. Jadi MP-MP ni di pressure oleh penyokong-penyokong mereka, menyebabkan MP-MP ni beralih arah nak sokong PMX. Begitulah. Okey. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bukit Gantang, 5 lagi ahli parlimen adalah dari utara, iaitu Kedah, Pulau Pinang dan Perak, 3 daripada Pantai Timur, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, serta 2 lagi dari Selangor dan Melaka. Jadi dia nampak sehingga hari ini bersatu, tak ada arah tuju yang jelas. Jarang ajak ahli parlimennya berbincang bagaimana nak mengekalkan kebajikan kawasan kewangan menjadi masalah yang besar. Jika parti tak ambil perhatian, siapa lagi? Ini kata Bukit Gantang tadilah. Jadi salah seorang lagi Saitro, dia kata bukan 6 yang melompat tapi lebih daripada 15. Semua sebab peruntukan. Eloklah Presiden letak jawatan. Malu kat pejuang Palestin, kena sekat sumber asas pun masih setia dan bertahan. Kita sebab nak peruntukan habis semua melompat. Berkemungkinan PN bakal dibubarkan. Saya setuju. Mungkin PN bakal dibubarkan lah. Jadi kepada walang-walang sekalian, korang sudah-sudahlah berangan. Ya. Orang yang masih lagi macam, oh ini adalah satu propaganda, ini adalah satu persepsi pada live ni, benda tu tak benar dan sebagainya. Saya nak beritahu lah, fight antara Anwar dan Mahathir ni, sosok bergelar Tun M dan Anwar Ibrahim bukanlah orang yang asing lagi, kan? Tun M dan Anwar ni merupakan gabungan yang besar di dalam UMNO itu sendiri dan digeruni satu ketika dulu. Lepas itu kita tengok akhirnya gerakan reformasi terbentuk apabila dia memecat Anwar Ibrahim. Dia beginilah Mahathir ni, dia dah biasa dah. Dia dah biasa kenakan orang kerana thank you sir zaman Madani. Jadi apa yang terjadi kepada Anwar ni, sebab dia nampak Anwar ini, thank you Bilzi. Okay, Anwar ini bisa menggugat kroni dan mungkin masa depan anak dia. Kau tengok pada keluar sekejap KJ tu, bila KJ tanya kenapa tu tak suka saya, dia jawab macam mana? Dia kata sebab awak nak, saya dengar cerita lah, orang kata
awak nak lawan anak saya. Lepas tu KJ balas, mana boleh dengar orang kata tu. Dia ni, perkara yang paling pantang bagi dia adalah kemaslahatan anak-anak dia lah. Jadi kalau if anyone, aku just wish kita pun ada ayah yang macam ini. Sampai tua duk defend anak lagi. Betul tak? Jadi Mahathir ni antara individu yang sangat menyayangi anak dia, menatang bagaikan minyak yang penuh, sampaikan aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tetapi sejak Petronas ditubuhkan, Mahathir membazirkan 529 bilion wang Petronas, termasuklah selamatkan kerugian syarikat GLC, firma dan projek-projek berkait dengan Mirzan dan Bohzani. Jadi ini diungkapkan oleh siapa? Ini diungkapkan oleh Kuli. Sehingga hari ini saya nak beritahu anda semua, Mahathir tak berani nak nafi atau saman Tengku Razali terhadap pendedahan tersebut. Berkenaan dengan Mahathir ini membazirkan 529 bilion duit Petronas. Kenapa? Kenapa dia tak ada saman, dia tak ada nafi pun apa yang dikatakan oleh Tengku Razali itu? Jadi Alhamdulillah, hanya Kerajaan Perpaduan hari ini saja yang berani sentuh kroni dan kuncu-kuncu mahakaya ni. Kan? Jadi berkaitan dengan siasatan kekayaan luar biasa terhadap mereka ni, kita tunggu dan lihat je apa yang bakal terjadi lepas ini. Sebab kita ni rakyat biasa, kan? Lebih lagi yang sebelum ni lah yang memperjuangkan reformasi. Kita ni kira generasi yang terkebelakang, kan? Yang tidak bersama semasa reformasi 98. Dan untuk kita ni teruskan apa yang diorang dah mulakan, kita nakkan keadilan. Betul tak? Jadi dari sumber Atuk ni bakal dihadapkan ke mahkamah dengan 200 tuduhan, di mana 20 daripadanya adalah kes solid. Ini dengan ceritalah hearsay. Ini termasuk dengan kes civil melawan Datuk Seri Anwar. Dan ini ianya beri ruang kepada pihak berkuasa membuka siasatan, membuka siasatan ke atas kes baru berkaitan dengan wujudnya beberapa bukti yang ditemui. Beliau dan si Cirit itu akan disaman di atas pembatalan projek HSR dengan cerita juga menyebabkan negara rugi 350 juta. Okey, silakan ambil. Sebab itu diorang gelabah sekarang ini. Bayangkan sepanjang 90-an mereka telah menguasai ekonomi Malaysia. Pelbagai inisiatif kerajaan dikawal dan dilanak oleh proksi, mengumpul untung-untung saham, lalu di cash outkan oleh Khazanah Nasional dan sebagainya. Hari ini akaun dan aset mereka dibekukan. Jadi yang hanya Kerajaan Perpaduan hari ini yang mampu sentuh jerung-jerung ini semua. Kan? Jadi kita lihatlah apa lagi siasatan, dan dengar cerita Tok Dalang pun bakal didakwa minggu depan. Dah keluar daripada hospital katanya Tok Dalang tu. Kita tunggu dan lihatlah kenapa korang ni tak berani nak naik. Saya pelik betul lah. Adakah korang ni, kejap saya nak invite lagi sekali. Mana Mamat tu? 3 bilion tu SPRM dah keluarkan kenyataan baru ni. Kan dia, okey, Menteri Pasola, saya cabar Menteri Pasola naik. Saya tunggu Menteri Pasola request untuk saya naikkan ke atas. Jom kita sembang ke atas ni. Dia kalau berdosa kita tuduh orang, kita fitnah orang. Ini kita cerita berkaitan dengan negara kita. Kita bercerita dengan isu semasa politik kita. Kita tak buat cerita, kita tak buat dosa kazaf, kita tak buat dosa fitnah orang. Kita tak mengada-adakan cerita. Kita tak adalah invite orang supaya naik ke atas, mereka-reka cerita kejadian yang tidak berlaku. Dan hari ini Bukit Gantang juga berkata, sebagai contohlah, kenapa MP daripada Bersatu ni dia ambil masa sikit nak menyatakan sokongan kepada PMX, kan? Dengan cerita mereka ni takut dihina oleh ahli dan juga geng-geng Bersatu lah.
Ahli Parlimen Bukit Kantang kata tak mudah sebenarnya Ahli Parlimen daripada Bersatu nak beri sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka takut dicaci dan dihina oleh parti mereka sendiri. Sepatutnya mereka tidak rasa takut kerana Ahli Bersatu akar umbi ni tak ramai. Cawangan pun boleh dibilang dengan jari saja. Banyak cawangan yang tutup pun ada. Kenapa masa tinggalkan UMNO dulu diorang ni tak rasa takut dihina dan dicaci, sedangkan ahli UMNO itu di akar umbi sangat-sangat ramai, betul tak? Kebanyakan JK Masjid, surau NGO adalah saya rasa di negeri-negeri macam negeri selatan dan utara pun banyak ahli UMNO. Kemana-mana kita pergi ni mereka akan jumpa ahli UMNO, tak ada masalah pun. Tak perlu nak takut, tak perlu nak kalaulah kita yakin dengan perjuangan tu kan, kata untuk rakyat. Kalaulah untuk rakyat di tempat kamu tu, tak perlulah nak takut dicaci ke, nak takut dihina dan sebagainya. Silakan. Terutama sekali orang daripada Perikatan Nasional sangat dialu-alukan. Sebab nak tahu juga persoalan kepada mereka ni apa. Kan. Okey. Jadi pemimpin kenyataan adun Sungai Burong, dia kata apa? Yang Ustaz Zamri tu, dia cakap apa? Dia cakap pemimpin datang dan pergi tapi akidah perjuangan mesti diteruskan. Bila MP Bersatu Tanjung Karang isytihar sokong PMX, sila orang penyakau nasional, Paloi Nasional ke pendahaka nasional. Silakan orang pendahaka nasional yang konon-kononnya di-invite, diperkenan oleh di-Pertuan Agong untuk berjumpa, lepas tu guna nama di-Pertuan Agong. Korang tak malu ke weh? Kau tak malu ke menipu diri sendiri? Kau dah menipu diri sendiri, lepas tu kau menipu orang lain, lepas tu kau menipu followers kau, lepas tu kau menipu walabot, kan? Lepas tu menggunakan nama yang di-Pertuan Agong untuk tujuan kau untuk menipu orang yang nak bagi sokongan kepada kau. Kau rasa kau tak malu ke? Malu, berdosa tu of course lah kan. Tapi malulah, ada malulah sikit. Tolonglah ada malu sikit. Buat berita palsu, lepas tarikh ini tarikh itu, lepas tu tutup tim walabot. Berehat katanya. Berehat ke tak membungkus? Aku rasa tak ada yang berehat-berehat sama ni. Diorang dah nak bungkus sebenarnya. Diorang dah nak tergolek dah. Kan? Dan saya rasa frasa ini yang dikatakan oleh adun Sungai Burong tu, selepas MP Bersatu menyatakan sokongan kepada PMS, saya tidak rasa perkataan ini satu yang luar biasa lah. Sebab ini adalah doktrin daripada PAS sejak daripada dulu lagi. Sekarang ni saya dah faham. Ini penyakit biasa diorang ni yang menjadikan akidah sebagai senjata politik diorang. Hanya kerana perbezaan pendirian politik, nak beri sokongan kepada PMX, sudah dianggap akidah telah digadaikan. Masya Allah. Berpolitik mengikut nilai agama, tolak rasuah, tidak mencaci, amanah dalam buat kerja, bertanggungjawab. Jadilah ahli politik yang cakna isu-isu rakyat dan sebagainya. Ini adalah nilai agama. Berpolitik mengikut nilai agama. Melihat perbezaan politik adalah perbezaan akidah. Itu gejala takfiri. Jika ustaz yang macam ustaz tu punya fikiran seperti itu, bayangkanlah bagaimana lagi akal tu sendiri. Mustahil untuk diubahlah. Saya percaya bila nanti Bersatu bercerai dengan PAS, mereka juga akan tuduh PAS menggadaikan akidah. Sebab inilah sebabnya Muhyiddin dari dulu mengatakan PAS ini PAS, Parti Ajaran Sesat. PAS sentiasa memandang persaingan politik pilihan raya sebagai pertempuran akidah dan bukan lagi berkenaan dengan governance, tata kelola yang menjadi objektif utama demokrasi itu sendiri. Masyarakat yang di bawah ni, terutamanya yang telah didoktrin sekian lama ni, diorang ni dihasut dengan doktrin ini, akibatnya perpecahan berlaku di kalangan orang Melayu. Sebab orang Melayu ni mostly Islam. Betul tak? Jadi style politik ini menyebabkan
sebabkan wakil rakyat PAS ini kurang berkebolehan mengkritik polisi. Dia tak reti nak bercakap pasal polisi, pasal ekonomi, pasal tata kelola, pasal dia cuma tahu nak komen akidah orang dari sisi akidah lah, moral, begitulah. Dikaitkan dengan isu akidah, isu perkauman, itu je yang dia orang pandai. Sampai bila kita nak berkeadaan macam ni? Sampai bila agaknya kita nak dibodohkan dengan orang-orang yang dia nak jual politik dia gunakan agama tu. Presiden PAS biasanya dia akan guna satu pil ajaib, iaitu pil itu bernama Ini Salah DAP. Maka otak-otak orang yang, thank you Rashid, otak-otak ahli PAS ni menjadi apa? Jumut lah, kan? Dan diorang ni tak boleh nak menganalisa. Dia tak boleh nak berfikir, kan? Bila ada sesuatu isu tu, dia hanya baca tajuk, lepas tu dia buat andaian, kan? Mana orang PN ni? Seorang pun tak berani. Hanya berani melalak kat bawah je. Silakan naik. Saya kopi saya tak sedap lah hari ni, jadi saya tak berapa nak aktif kepala otak saya. Nampak macam mengantuk je. Jom naik weh. Naiklah orang PN, bagi aku tenaga sikit. Kalau dapat berdebat ni rasa bertenaga sikit kan. Dia macam tak apa, orang kita pun naiklah. Boleh saya tutup kamera. Jom orang kita naik. Orang-orang kita, penyokong PH pula naik. Saya nak tutup kamera ni. Come on. Korang suka kan bagi aku membebel seorang-seorang, lepas tu korang relax je duduk lepak kat bawah kan. Formula demi formula pun menjadi weh. Formula menjadi. Bukan yang formula macam 33 bulan makan gaji buta, lepas tu melalak siang malam. Lepas tu berbini. Lepas berbini. Tak boleh berbini masa PKP tu, bawa pergi siam. Tak boleh nak bawa pergi siam, kau nikah online. Bongok betul lah. Kau kira benda tu aja. Inilah mentaliti. Suruh dilayan dengan